TV KPM. Alamak, macam mana ni? Yang ni masuk sini. Ke nak masuk sini? Alamak, pening ni. Sekarang ni, Afiq ada misi. Antara pasu yang ini ataupun pasu yang ini, Afiq tak tahu pasu yang mana bersesuaian untuk Afiq letak pokok ni. Ni. Tak kisahlah, kita letak je lah dulu. Sebab rasanya mungkin kawan-kawan dekat luar sana boleh bantu Afiq kot. Jadi, anda sekarang ni sedang menonton saya dalam Sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Macam biasa, kita akan lakukan sesi ulang kaji bersama dengan murid-murid di rumah maupun murid-murid di studio. Tapi sebelum tu, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Sebab mungkin rakan host Afiq tadi dah pesan kepada anda semua. Tapi lagi sekali, Afiq nak pesan, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka, gunakan cecair sanitasi dan apa yang paling penting, jangan lupa untuk jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Dan kalau anda belum lagi daftar vaksin, cepat-cepat dapatkan vaksin anda, okey? Baiklah, jadi hari ini kita nak tahu apakah mata pelajaran kita dan kita nak tahu apa topik hari ini. Tak apa, Afiq akan buat kejutan buat anda semua. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom. Ya, itu dia. Kita dah sama-sama saksikan profil guru kita. Kita pun dah kenal dah siapa cikgu yang akan bersama dengan kita hari ini. Dan sekarang cikgu dah ada bersebelahan dengan saya. Ini dia, Cikgu Muhammad Ramzi. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cikgu. Jauh tak perjalanan nak ke sini? Oh, jauh. Jauh, kita 200 km jugalah. Tapi demi anak didik kan, sanggup. Boleh, Cikgu. InsyaAllah. Yes. Baiklah. Sebelum tu, saya nak tanya. Mungkin Cikgu ada nak kongsikan apa yang menariknya topik hari ini, sebab kita tahu mata pelajaran kita iaitu landscape dan nursery. Ya, betul. Kemudian topik topik berkaitan hari ini kita akan buat cara pemasuan dan penyelenggaraan. Kita dah tanam semua pokok, kita mesti selenggara nak memastikan pokok berkenaan subur. Betul. Betul. Kalau kita dilahirkan, kalau kita tak makan, agak-agak besar tak macam ni? Cikgu, saya tak sentuh bab tu. Tapi cikgu besar pun comel apa. Tapi betul lah, macam tadi saya tengok ada masalah. Sebab saya nak pindahkan daripada pasu lama ke pasu yang baru. Betul. Tapi mungkin cikgu akan terangkan sebentar. Okey, lepas ni kita akan bincangkan. Baik, cikgu. Jadi sekarang ni kita nak bawa cikgu, kita patuhi SOP terlebih dahulu. Kita gunakan cecair sanitasi. Kemudian kita akan berkenalan pula dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita studio. Okey, jom cikgu, ikut saya. Baik, silakan cikgu. Okey. Ini adalah antara langkah-langkah untuk kita mematuhi SOP, menjaga kebersihan, sebab kita tak tahu kita bersentuhan di mana saja akan ada lekatnya virus ataupun bakteria. Baiklah, jadi sekarang ni kita dengan cerita murid-murid pun dah bersedia, cikgu. Mari kita berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita di studio sepanjang sesi ulang kaji kita. Mari. Ini dia. Assalamualaikum, selamat petang semua. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Ya. Ini dia, kita ada 6 orang bersama dengan kita pada hari ini. Jadi Afiq nak minta anda seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda berserta dengan sekolah, dan tak lupa juga anda punya cerita boleh kongsikan sedikit bersama dengan Afiq. Boleh? Kita mulakan dengan Haziq Ashraf. Silakan Haziq. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq Ashraf, Muhammad Syahrizal bin Muhammad Syahrizal dari sekolah SMK Datuk Undang Musa Al-Haj. Cita-cita saya menjadi arkitek landscape. Okey, terima kasih. Sama-sama. Itu dia. Seterusnya, Amar Nur Azman. Silakan Amar. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amar bin Nur Azman. Saya dari sekolah SMK Datuk Undang Musa Al-Haj. Cita-cita saya nak jadi seorang askar. Menjadi seorang askar. Baik. Murid seterusnya kita ada Kavita. Silakan.
Kavita, jangan lupa unmute. Nama saya Kavita Anapapa Supermanya. Dari SMK Parang 7, cita-cita saya adalah menjadi seorang yang makeup artist. Wah, makeup artist, awak boleh makeup saya lah nanti. Cik. Baiklah, murid seterusnya kita ada Hakimi. Silakan Hakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakimi bin Mazlan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Undang Musa Al-Haj. Cita-cita saya menjadi juruteknik jasa berat. Wah, juruteknik baik. Murid seterusnya kita ada Adam Nizam. Silakan Adam. Assalamualaikum. Saya Muhammad Adam bin Muhammad Nizam. Dari sekolah SMK Parang 7, cita-cita saya ingin menjadi seorang polis. Menjadi seorang polis, anggota polis. Jadi inilah dia murid yang terakhir, kita ada Mukesh Kumar. Silakan Mukesh. Salam sejahtera. Saya Mukesh Kumar, anak lulusan saya. Saya dari SMK Parang 7. Cita-cita saya nak jadi seorang askar. Menjadi seorang askar. Baik, kita dah ada 2 anggota askar dekat sini. Baiklah, jadi Afiq harap murid-murid yang bersama dengan kita di studio boleh bersedia, sebab Afiq harap murid-murid yang di rumah juga boleh bersedia juga. Tapi sebelum tu, Afiq nak terus bertanya dengan murid-murid yang ada di studio tentang pandangan anda mengenai topik pada hari ini. Boleh tak? Boleh Okey, kita mulakan dengan Haziq. Apa pandangan awak mengenai topik pada hari ini? Silakan Haziq. Pandangan saya pertama, dapat belajar cara membiak pokok. Yang kedua, belajar jenis-jenis tanaman hiasan. Dan ketiga, belajar cara memasuk dan menanam pokok hiasan. Dan keempat, cara penjagaan pokok seperti membaja, menyiram, menyembur racun serangga dan perosak. 5, cara melukis plant untuk membina tanaman. Dan 6, membuat landscape kecil seperti kerusi Simevero. Dan last sekali, terakhir, cara menjadi usahawan dalam bidang landscape. Ya, sama-sama. Memang lengkap pandangan beliau. Baiklah, seterusnya saya nak bertanya pula dengan Ama. Apa pandangan awak? Mungkin ada nak tambah sedikit. Silakan. Bagi pandangan saya, subjek landscape dan nursery banyak mengajar saya berkaitan dengan pembiakan tumbuhan, penyelenggaraan, pelan dan paling best adalah keusahawanan. Kerana keusahawanan ni adalah 9 daripada 10 cabang rezeki. Oh, okey, sama-sama. Wah, terima kasih. Baiklah, ini yang terakhir saya nak bertanya pula dengan Mukesh. Apa pandangan awak pula yang boleh ditambah sedikit daripada pandangan kawan-kawan awak? Pandangan saya ialah landscape ialah satu cara memelihara alam sekitar dan keindahan manusia untuk kehidupan. Okey, terima kasih. Baiklah, jadi kita dah dengar sendiri pandangan daripada murid-murid. Kemudian sekarang ni Afiq nak bagi peluang kepada murid-murid di rumah untuk bersiap sedia dengan nota untuk catat apa saja ilmu ataupun tips daripada cikgu kita sebentar nanti, sebab kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jadi tadi kita dah berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Kita dah pun berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran. Dan dengan mata pelajarannya pada hari ini iaitu landscape dan nursery. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan sepenuhnya kepada cikgu pada hari ini iaitu Cikgu Ramzi. Silakan cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, baiklah. Okey, tadi sebelum kita mulakan slot kita pada hari ini, Afiq tertanya, nak pilih mana satu? Ini atau ini? Masya Allah, berat. Berat. Okey. Sebelum tu Afiq, cikgu nak tanya, Afiq nak letak di mana pokok ni? Di depan rumah, dalam rumah, di mana? Saya nak letak di dalam rumah. Dalam rumah. Okey, jadi dalam rumah, pasu yang sesuai adalah pasu yang mudah dialihkan dan dibersihkan. Okey, dan ringan. Okey, kalau macam ini
Berat. Berat cikgu. Patah pinggang. Okey. Okey, baik. So, kita akan belajar berkenaan pemalsuan dan menyelenggara. Jadi, mari kita lihat slide Baik. kita hari ini. Mari. Okey. Okey, hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan slot sukses yang mana berkaitan dengan modul 3, penanaman dan penyelenggaraan tanaman di nursery. Okey, baiklah. Standard kandungan yang perlu kita lihat ada 2, menanam dan menyelenggara. Okey, objektif juga ada 2 yang telah kita gariskan untuk petang ini. Yang mana ada 2, menyatakan teknik menanam tumbuhan dalam bekas tanaman yang betul, dan seterusnya menyatakan langkah kerja menyelenggara. Okey. Bagi slot sukses atau slot teknik menjawab soalan, kita kena lihat 5 benda. Yang itu pertama, kita mesti baca tanda, dah tanda faham, jawab dan semak semula jawapan. Alright. Seterusnya adalah 3.1. Kita akan lihat dari segi menanam tumbuhan dalam bekas tanaman. Alright. Okey. Dalam kita menanam tumbuhan dalam bekas tanaman, kita ada 7. Yang kita lihat di studio yang dapat bawa 2. Okey, ini salah antara sebahagian dia lah. Yeah. Okey, ada 7. Yang pertama adalah bekas tanah liat, bekas plastik, bekas keramik, bekas logam, bekas kayu, bekas konkrit dan beg politina. Okey, antara ke-7 bekas berkenaan, dia ada kelebihan tersendiri. Okey, kalau macam beg politina, kita dapat lihat beg kan plastik kan, dia ringan je. Maksud dia, dah ringan, mestilah dia tak kuat dan tak tahan lama. Okey, seterusnya kita akan masuk bahagian soalan. Cikgu yakin dan percaya semua pelajar, semua murid-murid dah pelajari modul yang ketiga. Okey, mari kita lihat soalan contoh untuk petang ini. Okey. Di sini soalan berbunyi, jadual di bawah menunjukkan jenis bekas tanaman. Yang pertama adalah bekas kayu, yang kedua bekas plastik, bekas keramik dan bekas tanah liat. Okey, soalan dia berbunyi, pilih dan padankan jenis bekas itu. Jenis bekas itu dengan ciri yang betul pada ruang jawapan. Okey. Ciri bekas tanaman yang pertama. Ada yang nak jawab? Baik, siapa nak cuba? Okey, boleh cuba? Haziq. Saya. Ya, Haziq. Ciri-ciri bekas tanaman, first, apa dan mudah didapati di pasaran. Jawapannya ialah bekas tanah liat. Ya, cuba kita lihat. Okey, bekas tanah liat. Betul. Maksud dia bekas tanah liat, ini adalah contoh bekas tanah liat yang dapat kita lihat. Okey, maksudnya bekas tanah liat, kalau kita pergi ke mana-mana nursery, kebanyakan memang mudah kita dapati. Ya. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua, tidak mudah pecah dan ringan. Apa ya tu? Ada yang nak cuba? Mukesh? Cikgu. Cikgu. Ya, silakan. Tidak mudah pecah dan ringan. Jawapan dia bekas plastik. Bekas plastik, betul. Bekas plastik dia memang tidak mudah pecah dan sangat ringan. Ya. Okey. Seterusnya, pelbagai bentuk menarik dan sesuai dalam bangunan. Ada yang nak cuba? Cikgu. Ya. Amar. Ya, Amar. Berbagai bentuk menarik dan sesuai dalam bangunan. Bekas keramik, cikgu. Bekas keramik. Ya, betul. Kenapa bekas keramik sesuai dalam bangunan? Ada yang nak cuba menjawab? Mungkin Amar sendiri nak bagi jawapan? Ya, Amar. Nak cuba, Amar?
Kerana pelbagai bentuk dan warna yang menarik. Ya, sebab dia banyak saiz, bentuk dan warna pun menarik. Ya, Kalau betul. nak letak dalam rumah mestilah kita nak yang warna yang cantik-cantik kan. Betul. Takkan nak warna hitam, putih je kan. Betul. Seterusnya yang terakhir, Afiq nak cuba Afiq? Yang terakhir. Ya, Boleh tidak saya menyimpan. cuba. Tidak menyimpan haba dan mesra alam. Sudah semestinya bekas kayu. Bekas kayu. Betul ke? Betul tadi Afiq. Boleh ambil subjek landscape ni. Boleh. Saya memang minat landscape. Lepas ni dah boleh buat penyelenggaraan. Oh, boleh? Sebab dah faham kan? Dah faham dah. Dah boleh tahu nak pilih yang mana satu kan. Bekas daripada kayu, plastik, seramik, tanah liat. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk berkaitan dengan faktor pemilihan bekas tanaman. Okey, dalam kita nak menyediakan atau memilih bekas tanaman, kita mesti tahu apa sebab kita nak pilih. Okey, di sini ada 8 faktor. Yang pertama adalah jenis pasu, saiz yang sesuai, bentuk pasu, mudah dibersihkan, kemas, menarik, ringan, mudah dialihkan, tahan lasak dan tidak mudah pecah, harga yang berpatutan. Okey, kita lihat soalan contoh. Okey. Okey, ini adalah soalan contoh. Okey, ada yang nak cuba jawab apa soalan ni dia nak? Soalan contoh bagi bahagian A. Siapa boleh mencuba? Ada yang nak cuba? Haziq. Haziq nak cuba? Apa soalan ni nak apa? Dia suruh terangkan 4 faktor pemilihan bekas tanaman. Okey, betul. 4 faktor pemilihan bekas tanaman. Ada yang nak cuba menjawab? Haziq nak cuba? Yang pertama apa Haziq? Yang pertama, jenis atau saiz dan bentuk. Jenis, saiz atau bentuk. Ya, betul. Betul. Ada murid-murid lain nak cuba? Hakimi? Saya cikgu. Okey, Kak boleh. Mita. Nombor 2 ialah mudah dibersihkan. Mudah dibersihkan. Ya, tadi Adam nak cuba. Boleh Adam? Silakan. Yang nombor 3 Nombor 3. Ya. Ringan dan kemas. Ringan dan kemas. Okey. Seterusnya yang nombor 4. Hakimi nak cuba Hakimi? Cikgu. Harga bekas tanaman. Harga bekas tanaman. Betul. Betul. Jadi ini adalah faktor-faktor kita nak memilih bekas tanaman. Kalau sampai satu bekas tanaman tu harga mencecah 500, 400, 700, agak-agak kita mampu ke nak beli? Kan? Jadi sekiranya mampu boleh beli ya cikgu? Yes, kiranya duit kita berkepuk-kepuk ya boleh, tak ada masalah. Anytime petik dapat kan. Baik. Okey, seterusnya adalah fungsi medium tanaman. Okey. Dalam kita nak menanam tumbuhan dalam bekas, kita mesti tahu fungsi medium tersebut. Fungsi dia apa? Okey, di sini ada 5 fungsi. Yang pertama, menyokong dan mengukuhkan tanaman, memegang akar tumbuhan, membekal nutrien dan air kepada tanaman, memberi pengudaraan kepada akar, dan seterusnya membenarkan pertumbuhan akar secara maksimum. Okey, soalan contoh. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada fungsi medium penanaman yang betul dan yang tidak berkaitan. Tanda betul pada fungsi yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, yang pertama, menyokong dan mengukuhkan tanaman. Ada yang nak cuba, betul ke salah? Saya ikut saya. Ya Adam, silakan. Betul-betul. Betul. Ya, tahniah. Betul. Okey, seterusnya memegang akar tumbuhan. Betul atau salah? Ada Saya yang cikgu. Ya, silakan. Betul. Betul. Okey, kenyataan yang ketiga, membekal nutrien dan air kepada tanaman. Ya? Cikgu. Ya, silakan. Betul. Betul. Ya, betul. Betul. Pandai.
Masih Seterusnya, betul. memberi pengudaraan kepada tanaman. Saya go. Ya. Salah. Kenapa salah, Amar? Kenapa salah? Kenapa salah, Amar? Saya go. Dia beri pengudaraan kepada apa sebenarnya? Kalau bukan tanaman. Kepada Kepada apa? kepada akar. Okey, Okey. dan yang terakhir, membenarkan pertumbuhan pokok secara maksimum. Siapa nak cuba? Yang terakhir. Afiq nak cuba, Afiq? Saya nak cuba? Ya. Saya rasa salah, cikgu. Salah? Ya, Betul. tahniah, betul lagi sekali. Baik. Okey. Okey. Kita masuk seterusnya. Dah kita tahu cara pemilihan pasu, cara fungsi medium dan kita sedialah bahan. Betul tak? Boleh. Okey. Dalam penyediaan medium tanaman ada 6 langkah. Okey, yang pertama adalah menyediakan alatan dan bahan. Yang kedua, memakai pakaian keselamatan. Yang ketiga, menapis tanah lom dan pasir, menyukat tanah lom, bahan organik dan pasir, seterusnya gaul dan simpan. Okey, soalannya adalah rajah di bawah menunjukkan sebahagian kerja penyediaan medium tanaman. Berdasarkan rajah itu, cadangkan nisbah medium tersebut. Bagi medium pemasuan, berapa nisbah dia? Saya. Ya, Aziz. Ya, Aziz. 3-2-1. 3, 2, 1. Ya, tahniah, betul. Seterusnya, yang kedua, medium semayan. Baik, Kavita? cikgu. Kavita berapa medium semayan? 2-1-1. 2, 1, 1. 2-1-1. Ya, betul. Tahniah. Seterusnya, huraikan langkah. Salah satu langkah penyediaan medium tersebut. Okey, berdasarkan daripada jawapan soalan di atas, pilih satu dan huraikan langkah. Okey. Langkah penyediaan medium tanaman. Ada yang nak cuba? Saya. Ya, silakan. Menyediakan alatan dan bahan. Okey, betul. Lagi? Memakai pakaian keselamatan. Memakai pakaian keselamatan. Lagi? Menapis tanah lom dan pasir. Menapis tanah lom dan pasir. Lagi yang keempat? Menyukat 3 tanah lom, 2 bahan organik dan 1 pasir. Itu bagi Sungai. apa tu? Itu bagi medium? Medium? Pemasuan. Pemasuan. Lagi? Atau menyukat 2 tanah, 1 bahan organik, 1 pasir sungai. Itu untuk medium? Semayan. Semayan, ya betul. Yang kelima, Adam? Menggaul medium sehingga sekata. Menggaul medium sehingga sekata. Dan yang terakhir? Menyimpan medium. Menyimpan medium. Okey. Soalan yang ke C, yang C. Langkah keselamatan yang perlu kita amalkan semasa melaksanakan amali atau kerja tersebut. Langkah keselamatan apa yang perlu kita lakukan? Baik, cikgu. Ya, silakan Kavita. Mematuhi arahan semasa melaksanakan amali Okey. dan tidak bermain-main semasa melakukan amali. Okey, ada jawapan lain tak? Ada yang nak cuba? Amal? Langkah keselamatan semasa kita melakukan amali. Ada? Ada tak? Ada yang nak cuba? Boleh buat lawak ke masa kita buat amali? Tidak boleh bermain-main. Ya, betul. Tidak boleh bermain-main semasa melakukan Amali. amali. Okey, tahniah. Semua betul. Anda memang awesome. Okey, seterusnya kita akan masuk topik menanam tumbuhan dalam bekas tanaman. Di sini ada 10 langkah yang kita nak lihat. Okey. Langkah pertama, menyediakan alatan dan bahan, memakai pakaian keselamatan, pilih bekas, tutup lubang saliran,
memasukkan medium tanaman, meletak anak pokok di tengah-tengah pasu, seterusnya menambah medium sehingga penuh, memadatkan medium di sekeliling anak pokok, menyiram secukupnya sehinggalah air mengalir di bawah, dan seterusnya memberi tuduhan pokok di bawah tuduhan. Ya. Ya. Baik, jadi selepas Okey. ini mungkin kita dah sama-sama saksikan nota. Selepas ini kita nak cuba soalan pula Ya, betul. Baik, jadi mungkin murid di rumah juga dah tak sabar untuk cuba lagi soalan-soalan contoh yang akan diberikan daripada Cikgu Ramzi. Jadi sebentar nanti terus setia bersama dengan kami sebab sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, tadi kita dah sama-sama belajar bersama dengan Cikgu Ramzi tentang bagaimana untuk kita menanam, ya Cikgu kan? Ya, betul. Jadi sekarang kita nak cuba pula menjawab soalan contoh bersama dengan Cikgu. Silakan Cikgu. Okey. Afiq, Ya. tadi awal Afiq bertanya nak pilih mana pasu kan? Betul. Sekarang di sini pokok bunga ros, dia menyatakan raja di bawah menunjukkan anak pokok dalam beg politina yang akan dipindahkan ke dalam bekas tanaman. Cadangkan satu jenis bekas sekiranya tanaman itu hendak diletak di hadapan rumah. Bekas apa yang sesuai? Bekas Nak letak apa? di depan rumah dalam keadaan yang panas. Oh, dalam keadaan yang panas. dia di Mesti bawah memerlukan pasu yang mampu menahan haba. Ya, betul. Mungkin pasu tanah liat. Ya, boleh. Ya. Tepat. Okey. Okey. Jadi, Afiq cakap tadi, itu adalah alasan kepada kenapa pilih bekas tanah liat. Jadi untuk tahan haba. Betul. Untuk menahan haba. Okey, seterusnya adalah huraikan langkah kerja memindah anak pokok ke dalam bekas tanaman. Okey, di sini soalan yang C, dia nak Okey, kita patah balik. Okey, dia nak langkah kerja memindahkan anak pokok ke dalam bekas tanaman. Ada yang nak cuba tak? Okey, Hakimi macam nak cuba je Hakimi? Okay, Silakan Hakimi. Cikgu, Boleh? Ya. menyediakan alatan dan bahan. Menyediakan alatan dan bahan. Itu adalah poin wajib Maksud dia setiap soalan pembiakan atau penyelenggaraan kita mesti menyediakan alatan dan bahan. Itu adalah poin utama. Tulis je, automatik dapat 1 markah. Okey, seterusnya. Habiskan. Memakai pakaian keselamatan. Okey. Memilih bekas tanaman yang bersesuaian. Memilih bekas Menutup tanaman. lubang. Ya, okey. Menutup lubang saliran dengan serpihan pasu atau batu kecil. Memasukkan medium penanaman dengan 1/3 daripada daripada pasu. Okey. Betul. Mengeluarkan anak pokok dari beg politena. Meletakkan anak pokok di tengah-tengah pasu. Okey. Menambah medium sehingga penuh. Memadatkan medium, menyiram dan memberi teduhan. Okey. Kalau kita lihat di sini, ada berapa langkah yang telah dinyatakan oleh Hakimi tadi? Ada berapa Hakimi? Ada berapa tu Hakimi? 11 11. Markah bagi soalan tersebut ada berapa? 8. 8. Jadi kita dah bagi lebih. Kalau bagi lebih, ini adalah jalan lebih selamat. Okey. Langkah pertama, kedua, itu adalah langkah yang wajib kita buat dalam landscape dan nursery. Okey. Jadi langkah 10 dan 11 itu adalah langkah yang wajib juga bagi pembiakan, penanaman. Jadi ada 4 tu dah dapat markah. Macam tu je dapat markah 4. Oh, baik. Okey, senang ke tak? Senang ke susah dapat markah? Sebenarnya nak skor. Senang ke susah? Macam mana? Senang ke susah? Senang kan? Ingat step, ingat langkah, settle masalah. Okey, seterusnya kita masuk 3.2 iaitu bahagian penyelenggaraan tanaman. Okey, penyelenggaraan tanaman ada 7.
yang mana menyiram, membaja, merumpai, memangkas, mengawal perosak dan penyakit, mengawal cahaya, iaitu memberi teduhan di bawah rumah tumbuhan, dan seterusnya adalah memasu semula. Okey, ini adalah soalan contoh bagi bahagian A format KSSM. Okey, jadual di bawah menunjukkan sebahagian kerja penyelenggaraan tanaman. Dia dah ada 3 pilihan jawapan. Yang pertama, mengawal perosak dan penyakit, memangkas, merumpai. Pilih dan padankan kerja itu dengan tujuan penyelenggaraan tanaman yang betul pada ruang jawapan. Ada yang nak cuba jawab? Yang pertama, mencegah tumbuhan dari serangan serangga dan kulat. Itu apa tu? Saya cikgu. Ya, Kavita. Mengawal perosak dan penyakit. Ya, betul. Mengawal perosak dan penyakit. Okey, seterusnya membuang bahagian tumbuhan yang tidak diperlukan. Itu apa? Cikgu. Ya, silakan. Memangkas. Ya, Amal. Ahmad dah jawab tadi. Apa dia, Ahmad? Memangkas. Memangkas. Kenapa Memangkas. membuang bahagian itu memangkas? Kenapa tak letak membuang tanaman? Membuang tanaman itu apa pula, Amal, sebenarnya? Membuang Merumpai. tanaman yang tidak diperlukan. Itu apa sebenarnya? Boleh? Ahmad boleh dengar kita? Boleh? Ada yang nak membantu? Tak ada. Haziq? Kalau membuang tanaman tu macam mana? Ya. Saya Ya, membuang silakan. tanaman. Membuang tanaman tu seperti merumpai. Merumpai. Betul. Jadi, jawapan dia adalah merumpai. Dalam pasu ada pokok, contoh pokok yang kita nak adalah pokok bunga ros. Tapi yang ada lain tu pokok bunga marigold apa. Tapi bunga marigold kita tak nak. Yeah. Itu kita anggap merumpai. Kita ambil buang merumpai. Walaupun itu pokok bunga juga. Faham? Okey, seterusnya kita akan lihat tujuan pemasuhan semula. Okey, tujuan pemasuhan semula ada 4. Yang pertama, memudahkan tanaman hiasan memperolehi nutrien, air. Seterusnya, membolehkan pasu atau bekas dialih dengan mudah. Ketiga, memudahkan kerja penjagaan tanaman, menggantikan pasu lama atau saiz pasu yang tidak sesuai dengan saiz tanaman. Okey. Contoh soalan contoh bagi bahagian A. Yang mana jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada tujuan pemasuhan semula yang tidak betul dan yang tidak berkaitan. Tandakan betul untuk penyataan tujuan yang betul dan pangkah bagi tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, yang pertama, memudahkan tanaman hiasan memperolehi air, nutrien dan air. Betul atau salah? Siapa nak cuba? Saya. Ya, silakan. Okey, silakan Adam. Betul. Betul. Okey. Ya, betul. Betul. Okey, Adam cuba lagi Adam. Okey, Adam, nombor 2 Adam. Salah. Kenapa salah, Adam? Kita dah nak buat pemasuhan ni. Perlu ke kita pakai tanah yang ada dalam tu balik? Atau kita perlu buat medium baru? Masukkan medium baru? Tak perlu sebab kena pakai yang baru. Betul. Kita kena guna medium yang baru. Seterusnya, membekalkan air kepada tanah. Betul atau salah? Salah. 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 Ya, betul, salah. Seterusnya, mengganti saiz pasu yang tidak bersesuaian dengan saiz tanaman. Betul atau Betul. salah? Betul. Tujuan Betul. pemasuhan kita nak ganti daripada pasu kecil ke pasu besar. Okey. Seterusnya kita akan melihat ciri tanaman yang perlu kita buat pemasuhan semula. Okey, dia ada 5 ciri. Okey, kalau kita lihat di sini,
Agak-agak apa yang kita perlu buat di sini? Apa ciri yang ada di sini? Di pasu yang di hadapan. Agak-agak keadaan dia apa tak? Nampak tak? Saya cikgu. Ya. Cuba. Apa keadaan pasu berkenaan? Yang pertama pasu pecah. Yang ni yang cikgu tengah angkat pasu ni. Medium padat. Yang ketiga Okey. Media dia memang padat. Okey. Lepas tu pokok subur tak? pokok tidak subur. Pasu sesuai tak? Abang rasa sesuai tak dengan pasu Sesuai tu? tak pasu tak ni? sesuai. Tak sesuai. Tak sesuai. Jadi kita perlu buat pemasuan semula. Okey. Baik. Seterusnya, kita akan lihat contoh soalan. Okey. Soalan contoh ini adalah bahagian A yang mana soalan ini tak disediakan jawapan. Kita perlu tulis jawapan dalam ruang yang disediakan. Rajah di bawah menunjukkan tanaman yang memerlukan pemasuan. Berdasarkan rajah di atas, tuliskan ciri tanaman yang perlu dibuat pemasuan semula. Okey, kita tengok pokok di atas ni, pokok dalam pasu ni. Apa ciri tanaman ni? Apa yang menyebabkan kita perlu buat pemasuan semula? Siapa nak cuba? Saya rasa tadi Ahmad dah sedikit bagi jawapan dah. Mukesh macam... Tengok. Ya, silakan Hakimi. Pasu pecah. Ya, kita nampak pasu pecah, betul? Lagi? Okey. Medium yang terlalu padat. Medium terlalu padat. Kalau kita lihat dengan teliti, akar dah banyak ni dan dah penuh. Itu yang menyebabkan pasu pecah. Lagi? Pokok tidak subur. Ya, pokok tidak subur. Hanya ada 2-3 daun je di situ. Kan? Mari kita semak. Betul, pasu pecah, medium padat dan pokok tidak subur. Tahniah Hakimi. Syabas. Ya, anda hebat. Okey, seterusnya pemasuan semula. Kita dah tahu dah ciri pokok yang kita perlu buat pemasuan semula. Jadi, kita buatlah langkah kerja pemasuan semula. Langkah kerja pemasuan semula ada 10. Okey. Macam tadi ada 11 cikgu Ya, betul. Kan ada 10. Okey, langkah kerja dia berbeza. Ikut kerja yang kita nak buat. Ada 10, ada 11, ada 6. Depend pada kerja yang kita nak lakukan. Contoh, kalau kita lihat sini, langkah pertama, kedua, 9 dan 10 adalah langkah yang sama bagi semua kebanyakan kerja yang kita lakukan hari ini. Okey, langkah pertama sediakan alatan dan bahan. Kedua, memakai pakaian keselamatan. Seterusnya, menutup lubang pasu dengan sepihan pasu atau batu. Apa tujuan dia? Apa tujuan kita tutup dengan sepihan? Kalau tak tutup, apa yang jadi? Apa yang jadi? Ya. Haziq? Siapa nak cuba? Tanah terkeluar. Ya, tanah akan keluar. Yeah, betul. Tepat sekali. Hebat anda. Okey, seterusnya memasukkan medium 1/3 daripada pasu. Okey. Dengan nisbah 3, 2, 1. Sebab kita nak buat pemasuan. Jadi nisbah dia adalah 3, 2, 1. Seterusnya, kita potong akar pada pasu yang sebelum ini. Dan seterusnya keluarkan pokok dan memotong 1/3 daripada pokok berkenaan. Seterusnya memindah pokok ke pasu baru. 9 adalah menyiram dan 10 adalah beri teduhan di bawah rumah teduhan. Okey, soalan ini adalah soalan contoh bagi bahagian B. Okey, rajah di bawah menunjukkan tanaman yang memerlukan penyelenggaraan. Kan kita nampak gambar ada ni. Berdasarkan rajah di atas, cadangkan satu jenis penyelenggaraan bagi tanaman itu. Apakah penyelenggaraan yang sesuai berdasarkan gambar rajah di atas? Baik, siapa nak cuba? Ada?
Ada cuba Amal? Mungkin Mukesh. Mukesh? Apa yang kita kena buat dengan gambar rajah di atas tu? Pokok dalam pasu tu kita kena buat apa? Kena memangkas kot. Tak, sekarang pokok dalam pasu ni dah pecah. Jadi kita nak buat apa? Sekarang kena Mengeluarkan pokok. Mengeluarkan pokok. Jadi mengeluarkan pokok dan memotong. okey, penyelenggaraan apa yang kita kena buat berdasarkan gambar di atas? Ada yang nak cuba? Okey, sekarang ni pasu yang kita tak nak. Jadi kita nak pindah ke pasu Yang baru. Itu buat apa? Haziq, nak cuba Haziq? Haziq? Nampak Boleh tak sabar bantu, tu nak Haziq? jawab tu. Silakan Haziq. Kita nak buat apa? Pindahkan pokok ke pasu baru. Pindahkan pokok ke pasu baru. Itu panggil penyelenggaraan apa tu? Pemasuan apa? Pemasuan semula. Ya. Okey. Seterusnya adalah bahagian C, huraikan langkah kerja penyelenggaraan yang anda cadang itu. Maksud dia tadi dah cadang pemasuan semula. Langkah kerja macam mana? Okey, boleh huraikan. Siapa yang nak huraikan? Cikgu, Ya, silakan. menyediakan latan dan bahan, Okey, itu langkah pertama. Seterusnya. memakai pakaian keselamatan, Okey. memilih bekas tanaman yang bersesuaian, Okey. menutup lubang salinan dengan serpihan pasu atau batu kecil, Okey. memasukkan medium penanaman dengan 1/3 daripada pasu, Okey. potong akar yang keluar dari pasu, Okey. pokok dari pasu asal dan lama, Okey. potong 1/3 akar pokok berkenaan, Okey. letakkan pokok di tengah-tengah pasu, Okey. menambah medium penuh, Okey. memadatkan medium di Okey. sekeliling Okey. Okey, nampaknya Hakimi Okey. tersangkut. Seterusnya adalah menyiram secukupnya dan apa tu Afiq? Yang terakhir memberi teduhan. Ya, dah kita buat pemasukan semua, dah siram semua, kita letak di bawah teduhan. Betul dan tepat sekali. Okey, syabas Hakimi. Tak apa, mungkin Okey, dia syabas tersangkut Hakimi. sekejap. Ada masalah internet mungkin. Boleh Okey, jadi. silakan cikgu, teruskan. Okey, berdasarkan jawapan di sini ada 12 langkah. Dan kalau kita lihat dari segi markah, hanya yang diperlukan 8 kan? 8 je. Jadi kita dah sediakan 12. Okey. Tak ada masalah. Sebab lagi banyak jawapan, dia akan jadi backup untuk yang salah. Okey. Contoh, yang pertama, yang kedua, itu adalah langkah wajib kita ingat. Dan yang ke-12 dan 13 adalah langkah wajib juga kita ingat. Siram, beri teduh. Wajib. Kita ingat. Ingat dan keluarnya soalan exam, kalau 4 langkah tersebut kita keluarkan, kita bagi, insya-Allah dapat markah percuma 4. Oh, itulah dia antara tips yang murid-murid di rumah kena catat. Kena ingat 2 atas, 2 bawah 2 atas, 2 bawah. Ya, itu dia. Baiklah, jadi cikgu kita nak berehat terlebih dahulu. Ya. Kemudian selepas ni kita akan sambung lagi. Kita korek lagi tips daripada Cikgu Ramzi selepas ini. Jadi terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, tanpa buang masa, kita nak teruskan lagi mengorek ilmu bersama dengan Cikgu Ramzi. Silakan Cikgu Ramzi. Okey, baik, kita teruskan berkenaan langkah keselamatan mengendalikan racun. Okey, dalam kita mengendalikan racun, kita ada 3 langkah besar. Baik. Sebelum, semasa dan selepas. Okey, sebelum kita mengendalikan racun, kita ada 6 perkara yang kita kena tengok dan lihat. Memakai pakaian keselamatan macam biasa. Okey, seterusnya membaca label pada racun, pekan racun, sentiasa memakai sarung tangan. Jangan makan minum ketika
mengendalikan racun. Seterusnya, sekiranya badan kita terkena racun, terus cuci atau basuh pada anggota yang terkena. Baik. Jangan biarkan. Seterusnya adalah periksa peralatan. Selamat ke tak selamat. Okey, semasa kita mengendalikan racun, ada berapa step? Ada 6. Ada 6, betul. Pertama, kita tuanglah racun itu dengan cermat. Hala muncung nozzle. Elakkan menggunakan alatan yang rosak. Elakkan menggunakan mulut bagi menghembus nozzle racun berkenaan yang tersumbat. Seterusnya, sembur racun ikut angin, arah angin. Dan akhir sembur racun ke arah sisi, jangan ke depan. Okey, dan langkah bagi selepas kita dah mengendalikan racun, ada 4 langkah. Elakkan menggunakan semula bekas racun berkenaan. Kalau dah habis, tong racun jangan guna, buang. Baik. Di tempat khas. Seterusnya, buang air basuhan ke dalam tempat khas. Jangan kita dah basuh tong racun, kita tuang dalam longkang yang kita gunakan balik air tu. Bahaya. Seterusnya, setelah kita mengendalikan racun, kita harusnya mandi. Okey, simpan di tempat khas dan berkunci. Okey, seterusnya adalah, ini adalah contoh soalan bahagian A bagi mengendalikan racun. Okey, langkah keselamatan pertama. Betul atau salah? Okey, siapa? Okey, Haziq, habiskan Haziq. Aziz, teruskan. Teruskan Haziq. Jawapannya membasuh anggota yang terkena racun selepas selesai kerja meracun. Jawapannya salah. Salah. Okey. Maksud dia kita kena segerakan basuh kalau dah terkena. Okey, yang kedua. Teruskan Haziq. Menyimpan racun di tempat khas setelah digunakan. Jawapannya betul. Ya, Okey. betul. Betul. Yang ketiga Haziq. Menyembur racun melawan arah angin. Jawapannya salah. Ya, arah yang betul arah apa? Ikut arah angin. Ya, betul. Seterusnya, membaca label pada bekas racun. Betul atau salah? Betul. Betul. Syabas. Okey. Syabas, tahniah, hebat. Okey. Kesimpulannya, pada hari ini kita telah mempelajari teknik menjawab soalan. Dari segi menanam tanaman dalam bekas tanaman, menyelenggara tanaman dalam bekas tanaman. Okey, dari segi kita menanam, kita tengok, kita dah lihat jenis bekas tanaman, faktor pemilihan bekas tanaman, penyediaan bekas tanaman, aktiviti menanam tumbuhan. Dan dari segi menyelenggara, kita lihat dari segi jenis penyelenggaraan, tujuan menyelenggara, aktiviti menyelenggara, dan terakhir, langkah keselamatan mengendalikan racun. Ya. Dan akhir kalam dari cikgu, buat yang terbaik, ingat tip yang telah cikgu bagikan. Ya. Semoga sukses dalam SPM 2021. Ya, terima kasih Cikgu Ramzi. Baiklah, tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid di studio. Ada 2 buah sekolah dari SMK Palung 7 Jempol Negeri Sembilan dan juga SMK Datuk Undang Musa Al-Haj Jelebu Negeri Sembilan. Terima kasih Haziq, Amar, Kavita, Mukesh, Adam, Muhammad Hakimi. Afi harap apa saja tips ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat terutamanya kepada murid di studio dan juga murid di rumah supaya dapat skor pada SPM nanti. Okey. Jadi teruskan bersama dengan kami kalau nak mengulang kaji dan untuk sukses dalam SPM. Terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Dari saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2021 kepada semua calon SPM, terutamanya bagi mata pelajaran MPB Landscape dan Nursery. Okay, sesungguhnya orang yang pandai tak semesti berjaya, tapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Semoga kejayaan menjadi milik anda semua. Dalam bidang landscape, saya telah mempelajari berbagai ilmu terutamanya dalam bidang penanaman, pembiakan, pelan landscape kerja dan kesawanan. Alhamdulillah kami telah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2020. Terima kasih cikgu, terima kasih semua.